فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل، 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 فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
Kita dah cuti 2 minggu dah. 2 minggu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dah cuti 2 minggu. Pelajaran tu boleh study lah. Jangan lupa macam tu sahaja. Kita study balik yang mana kita belajar. Sebab ilmu ini akan lekat pada kita apa yang kita belajar, apa yang kita study ataupun dengan cara kita mengajar. Macam kita belajar, kita boleh je nak mengajar anak-anak kita. Boleh je. Sebab kita nak bagi apa? Ilmu ni lekat. Kalau kita selalu main-mainkan dia, selalu sebut-sebut ataupun selalu tengok, dia panggil apa? Akan mudah je untuk kita faham. Akan mudah je untuk kita ingat masalah. Itulah lama sangat dah kita cuti. Tak ada lama sangat. Kita cuti dah 2 minggu. Minggu lepas kita tak ada kelas lah. Okay. Kita berhenti pada bab mana? Sampai mana dah kita belajar? Muka surat berapa? Siapa ada tanda? Siapa ada ingat? Muka surat 5. 5? 5 ke? Kita belum baca lagi fardhul wudu. Belum baca lagi. Satu pun belum baca. Ke dah baca dah? Baru niat. Okay. Ini kelas ke berapa ni? Ke berapa kali? Ini baru kedua ke ketiga? Kenapa baru bab niat? Ni batch baru kan? Masuk hari ni 5. Dia kata 3, dia kata 5. Macam mana ni? Kelas ketiga. Yang mana belum dapat buku lagi, tentang buku tu saya tak tahu sangat. Boleh PM admin lah. PM ikut WhatsApp. Boleh tanya dia macam mana buku tak sampai lagi. Yang mana tak ada buku lagi boleh tengok kat skrin lah. Minggu ni kelas keempat dah. Kita kena jalan laju sikit. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pada bab yang penting. Yang 5 poin penting kena ada dalam niat. Ya. Saya dah ceritakan yang tu kan? Saya dah cerita yang tu. Okay, betul. Ingat betul-betul. Itu sebab apa saya fokuskan kepada bab niat. Sebab niat ni akan berlaku. Bab niat ini banyak ibadat yang kita akan datang kejap lagi. Semua dia akan mula dengan niat. Jadi persoalan kita tak akan timbulkan lagi. Ustaz kena niat dalam hati ke kat mana? Tak akan timbul lah. Sebab apa? Sebab kita dah faham. Niat itu datang daripada hati. Okay? Faham tak? Jadi kita dah faham. Pada yang pertama, furudul wuduk, kepentingan ataupun kefarduan wuduk. Macam saya ulang lagi, kenapa Ustaz tak ada telinga? Kenapa Ustaz tak ada basuhan telinga? Kenapa Ustaz tak ada basuhan berkumur-kumur? Kerana apa tak ada? Bukan tak ada, itu adalah perkara sunat sahaja. Ini kita nak ceritakan tentang perkara-perkara fardu sahaja. Jika kita buat 6 perkara ini, maka sudah sah wuduk kita. Okay? 4 dalil daripada ayat Al-Quran, 2 dalil daripada hadis. Apa 4 dalil ayat Al-Quran? Basuh muka, basuh tangan ke siku, basuh kepala dan basuh kaki. Faham? Dan yang 2 lagi, niat dan tertib. Itu ada hadis, dalil dia. Okay? Kita sambung lagi pada bahagian yang kedua, meratakan air pada seluruh muka. Meratakan air pada seluruh muka. Okay. Meratakan air pada seluruh muka. Saya akan bagi dulu pada semua had muka. Faham? Had ini daripada tempat, orang panggil apa? Tempat kebiasaan tumbuhnya rambut manusia. Manusia dia standard dia tumbuh rambut dekat sini. Ini saya nak bagi had muka. Mana muka? Banyak mana kena basuh muka. Tengok ni. Daripada tempat tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu ni. Ini adalah had muka segi panjang.
Faham tak? Segi panjang daripada tempat tumbuhnya rambut sampailah ke bawah dagu sikit ni. Itu adalah had muka, segi panjang. Jika segi lebar, mudah je. Segi lebar daripada hujung telinga kanan sampailah hujung telinga kiri. Faham? Itu adalah had muka. Apa-apa pun yang ada pada muka kita ini, kita wajib sampaikan. Wajib kenakan air. Faham? Kita wajib sampaikan air bagi kena semua. Kalau ada contoh orang kata, kalau ada kotoran macam mana Ustaz? Ada kotoran yang boleh menghalang daripada sampainya air. Contoh ada kotoran ataupun ada cat. Kita cat rumah. Tiba-tiba cat tu tumpah ataupun kena kat muka kita. Cat itu boleh menghalang daripada sampainya air. Itu dia kata meratakan air pada seluruh muka. Pada had muka yang saya bagi tadi, kita kena basuh. Ulama mengatakan ada lebih kurang daripada 20 bulu. Lebih kurang ada daripada 20 bulu bulu-bulu di muka ni. Semua kena sampaikan bulu tersebut. Kalau minyak Hasni Munirah sikit tak apa. Kalau sebab minyak dengan air dia tak sebati kan. Minyak kalau dia campur dengan air dia tak sebati, jadi tak kenalah maksudnya. Tapi jika sikit je tak apa. Jika sikit je tak menjadi masalah. Sikit tu maksud macam mana? Sikit tu sekiranya boleh sampai air pada anggota muka. Maka tak jadi masalah lah. Faham? Okey. Itu pada had muka tadi. Saya akan bagi dua untuk lelaki dan untuk perempuan. Untuk perempuan dulu, bagi orang perempuan, jaga saiban dia ni. Tahu saiban? Saiban yang rambut kat sini ni. Bagi orang perempuan selalu, kebanyakan orang perempuan, dia berwuduk macam mana? Dia ikat rambut dia, bulu-bulu saiban ni, dia angkat ikat sekali. Jadi sedangkan bulu saiban ni adalah bahagian daripada muka. Faham betul-betul orang perempuan? Berlaku banyak pada orang perempuan. Saiban dia ni, dia kat sini kan, saiban ni sikit je. Di saiban di sini je saiban ni. Tapi semasa dia wuduk, dia ambil rambut saiban dia, dia ambil dia ikat dekat belakang. Jadi bulu saiban tu, bulu muka kat saiban kat muka ni, dia angkat pergi kat rambut. Jadi apabila kita basuh muka, tak kenalah bulu saiban kita tu. Kalau tak kena, tak sahlah wuduk kita. Macam saya kata, tak ada solat bagi orang yang tak ada berwuduk. Orang tak berwuduk, tak ada solat. Faham? Jadi wuduklah kita kena, orang panggil apa, kena ikhtiar betul-betul. Ada orang kata potong je bagi pendek. Setengah orang saya tengok, dia buat macam ni. Ibu saya sendirilah, mak saya sendiri, dia ambil rambut ni, dia pusing dulu kat sini, baru dia jatuhkan. Faham tak? Tak nak kerak pun tak apa. Yang ada di bahagian muka. Contoh Ustaz, saiban orang perempuan ni panjang Ustaz, susahlah saya. Macam mana nak buat? Dia terjurai sampai ke bawah, sampai ke sini terjurai. Yang lebih daripada muka kita tak payah basuh. Itulah saya bagi had muka tadi. Yang ada pada had muka sahaja. Faham tak bagi orang perempuan? Tak kisahlah orang perempuan ke orang lelaki, bagi orang yang berambut panjang maksudnya. Bagi orang yang berambut panjang, kena jaga-jaga. Tambah-tambah lagi orang perempuan lah. Dia selalu berwuduk, dia angkat rambut dia, dia diikat atas ni. Jadi yang bahagian saiban ni, ini betul tak saiban ni kan, ini kan bahagian telinga. Daripada sini sampai sini. Tapi dia basuh ni, betul tak saiban di bahagian muka? Ya, saiban di bahagian muka. Maka kita kena wajib sapu, kena semualah. Kita janganlah pergi angkat pula semasa kita berwuduk tu. Janganlah kita angkat. Ramai orang perempuan, kebanyakan orang perempuan buat macam tu lah. Hari tu ada ustaz kata kena basuh walau yang berjurai ke bawah. Tak perlu. Sebab yang jurai ke bawah, contoh kalau saiban dia panjang sampai ke dada contoh. Takkanlah nak sampai basuh, semua tak perlu. Dia pada had muka saja. Itu saya bagi had muka. Had muka ini kita kena sampaikan semua pada had muka. Kalau ada benda yang boleh menghalang daripada sampainya air, kalau daripada benda yang boleh penghalang daripada sampainya air, kita wajib hilangkan dulu benda tersebut. Kita hilangkan dululah. Ada kotoran, kita hilangkan dulu kotoran tu, barulah kita basuh muka. Ustaz, sah ke air wuduk kalau pakai inai? Boleh, sebab inai itu bukan menghalang daripada sampainya air. Bagi orang berkahwin contoh, dia pakai inai. Mesti dalam perkahwinan kahwin, mesti ada solat agak. Solat ni tak boleh tinggal. Solat dia bukan macam haji, bukan macam puasa, bukan macam zakat. Bagi orang yang mampu saja bagi zakat. Bagi orang yang mampu je pergi haji. Bagi orang mampu je puasa. Tapi orang solat tak mampu ke, ada cara dia. Allah tak kata pun, agama tak kata pun, kalau tak mampu kau kena solat berdiri. Tak. Selagi kita mampu untuk solat berdiri, solat berdiri. Tak mampu, solat duduk. Itu ada pembahasannya. Nanti kita akan ceritalah
pada bab solat nanti. Hak muka lelaki, Jalil Yahya, untuk soalan ulang balik. Ingat daripada tempat kebiasaan tumbuh rambut. Kebiasaan tempat yang tumbuh rambut ni, atas ni sikit, sampailah ke bawah dagu ni. Faham? Ini adalah had muka. Dan daripada sini, hujung telinga kanan ni, hujung ni, sampailah hujung ni. Ini adalah had muka kita. Apa-apa pun yang ada pada bahagian muka, kita wajib sampaikan air. Faham? Barulah sempurna wuduk kita. Jika wuduk kita tak sempurna, tak kena air pada bahagian muka, maka tak sahlah wuduk kita. Jika tak sah wuduk kita, kita nak solat tak boleh lah. Sebab macam saya kata, tak boleh solat bagi orang yang tidak berwuduk. Faham? Tak boleh solat bagi orang yang tidak berwuduk. Okay? Itu bagi orang perempuan. Bagi orang lelaki pula, istisnaiyah. Kalau dalam kita belajar fiqh ni, saya akan bagi kaedah banyak. Saya akan bagi, apabila student akan dengar, saya akan bagi cakap kaedah. Kaedah ini fiqh yang mengatakan kaedah. Yang kedua, istisnaiyah. Apa itu istisnaiyah? Istisnaiyah itu masalah yang dikecualikan. Faham tak? Pada bahagian muka ni, ini bagi orang lelaki sahaja, bagi orang lelaki sahaja. Bagi orang lelaki, bahagian muka, bulu-bulu apa pun yang ada pada bahagian muka kita ni, kita wajib sampaikan air pada ni. Faham tak? Maksudnya apa? Seorang lelaki tu simpan misai dia panjang sangat. Misai dia panjang. Misai memang tebal lah, memang panjang. Wajib juga sampaikan air kepada kulit. Kecuali 2 bulu sahaja yang tak wajib. Kecuali 2 bulu sahaja di bahagian muka tak wajib bagi orang lelaki. Bulu apa? Janggut dan bawah ni sikit. Janggut dan bulu bawah ni sikit. Faham? Janggut dan bulu bawah ni sikit, kita tak wajib sampaikan air. Kita tak wajib sampaikan air. Jika bila tak wajib sampaikan air, faham betul-betul orang lelaki, bila tak wajib, jika dia terlalu panjang. Jika dia pendek, kita wajib sampaikan juga. Persoalan dia, macam mana kita nak tahu dia panjang ke pendek? Itu persoalan dia. Ulama mengatakan kalau kita nak tahu bulu janggut kita bagi orang lelaki ni panjang ke tak, kita tengok pada perbualan kita. Contoh, kita berbual dengan seseorang, macam mana kedudukan kita? Dia duduk sini, kita duduk sini. Itu kebiasaan perbualan. Jarak perbualan. Dia duduk sini, kita duduk sini. Member kita, kawan kita duduk sini, kita duduk sini. Itulah adalah jarak yang kebiasaan orang sembang lah. Contoh, kita tanya kawan kita tu, kalau kau daripada sana, kau nampak tak janggut aku ni? Nampak tak kulit janggut aku? Dia kata, tak nampak lah kulit janggut kau tu. Tak nampak kulit dalam janggut ni, tak nampak bagi orang lelaki lah. Tak nampak. Jika tak nampak, maksudnya adalah tebal. Jika tebal, tak perlu basuh. Faham tak? Jika ambil air, buat macam ni saja, mengusap saja. Jika panjang. Tapi contoh dia duduk kat sana, kita sembang. Jarak yang kebiasaan orang sembang, kita tanya, nampak tak kulit aku ni? Dia kata nampak. Kalau nampak, maksudnya janggut kita ini adalah nipis. Jika nipis, kita wajib sampaikan air pada bahagian dalam kulit ini. Faham tak? Kena gonyuhlah sedikit. Macam tu. Bagi sampaikan air pada bahagian, wajib sampaikan air pada bahagian janggut tadi. Ingat, saya ulang sekali lagi secara cepat. Wajib sampaikan air pada semua anggota muka kecuali bulu janggut dan ini bulu bawah ni sikit saja. Yang lain misai tebal, bulu kening tebal, bulu mata tebal. Wajib sampaikan air juga. Wajib kita sampaikan air. Jika tak kena air macam mana? Tak sahlah wuduk kita. Faham? Jadi untuk orang perempuan, saya nak nasihatkan jagalah bahagian tepi ni. Janganlah masa wuduk kita angkat sideburn kita tu. Sebab apa? Dia masih di bahagian muka. Jika di bahagian muka, kita wajib sampaikan. Tengok apa yang dia kata. Dia kata, dia kata apa? Meratakan air pada seluruh muka. Seluruh muka ni wajib sampainya air. Faham? Dekat mana kita niat? Dekat mana kita niat? Siapa tahu kita niat wuduk dekat mana? Siapa tahu kita niat wuduk dekat mana? Ya, terima kasih yang mana menjawab. Dekat muka. Dekat muka kita niat. Macam mana yang kita niat? Kita nak niat macam mana? Betul niat dalam hati, betul. Cuma di bahagian muka. Di bahagian muka. Ingat 5 perkara yang saya ajar tu. Kena pegang betul-betul benda tu. InsyaAllah penting. Penting sangat.
Okey, kita niat kat muka macam mana? Yang mana kita niat maka wuduk kita terangkat. Ingat basuhan pertama sahaja wajib. Kalau kita basuh muka sekali, dah sempurna, dah kena semua air, maka kita boleh pergi basuh tangan ke siku terus. Tak perlu nak basuh 2-3 kali. Perlu. Bukan maksudnya tak perlu, itu adalah perkara sunat sahaja. Nak basuh 3 kali, itu adalah sunat. Tapi jika basuhan pertama kita dah sempurna, kita nak buat basuhan kedua pun boleh juga, itu perkara sunat. Tapi nak ikut hukum sah tak wuduk kita, dah terangkat bahagian muka kita. Contoh, Ustaz, saya nak niat di bahagian pipi. Contoh kita ambil air sedikit. Kita basuh di bahagian pipi. Kita ambil air ni, kita letak di bahagian pipi. Kita wajib buat basuhan kedua. Kerana apa? Kita kena ratakan semualah. Faham tak? Kita kena ratakan semua. Barulah boleh. Panggil apa? Barulah kita boleh niat. Barulah air itu sampai pada seluruh muka. Lainlah, itulah cara yang paling afdal kita berwuduk macam mana. Kita buka paip, kita mula daripada atas, kita mula daripada dahi. Semua nampak gambar saya kan? Sebab saya bagi demo sikit pada buat wuduk ni. Semua kalau boleh kena tengok saya lah. Saya akan bagi demo lah sikit. Faham tak? Kita mula daripada dahi ni. Kita ambil wuduk macam ni. Kita letak daripada atas. Barulah air mengalir. Sifat air ini dia mengalir. Sifat-sifat air ni dia mengalir. Jadi, jika dia mengalir, itulah kita lebih baik kita mula daripada atas. Mula daripada dahi, barulah air itu mengalir. Air kena je bahagian muka kita niat. Sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas kecil. Sahaja aku berwuduk. Boleh, tak menjadi masalah. Itu adalah cara-cara niat. Saya dah terangkan kan. Saya dah terangkan nak niat bahasa Melayu, nak niat bahasa Arab, boleh. Tak menjadi masalah. Saya orang Cina, mu'alaf, baru masuk Islam. Saya tak berapa faham lagi lah bahasa Melayu ni. Kurang. Macam mana? Boleh tak saya niat bahasa Cina? Boleh, tak menjadi masalah. Boleh, tak menjadi masalah. Nak niat bahasa Melayu ke, bahasa Cina ke, bahasa Arab ke, boleh. Tak disyaratkan niat bahasa Arab, tak disyaratkan. Faham? Jadi, air dah mula sampai dekat bahagian muka, masa itulah kita niat berwuduk. Jika kita rasa, tak adilah, tak sempurna lah. Sebab semasa aku niat tu, orang panggil apa? Semasa aku niat tu, air dah duduk kat pipi dah. Jadi bahagian atas daripada pipi tu tak terangkat lah. Jadi macam mana? Kita buatlah basuhan kedua. Faham? Cuma saya nak bagi tahu, basuhan pertama adalah basuhan wajib sahaja. Basuhan pertama sahaja basuhan wajib. Macam tu. Basuhan pertama sahaja basuhan wajib. Basuhan kedua, basuhan ketiga adalah sunat. Bilakah basuhan kedua menjadi wajib? Jika basuhan pertama tak sempurna. Faham ke? Jika basuhan pertama tak sempurna, maka automatik ataupun wajib basuhan kedua. Kita basuh muka pada basuhan pertama tapi tak kenalah sikit bahagian pipi ni. Macam mana nak buat? Terus basuh tangan ke? Mana boleh. Dia perlu ratakan semua pada anggota muka. Jadi apa perlu kita buat? Kita buat basuhan kedua pada anggota muka. Tak perlu niat dah. Niat sekali saja. Bukan setiap kita basuh muka kita perlu niat. Niat pada awal sahaja. Faham? Okay. Faham tak bahagian muka ni? Kalau faham saya akan gerak ke nombor 3 lah. Kalau tak faham, kena cakap tak faham. Jangan malu. Kita belajar ni jangan malu. Okay. InsyaAllah saya terang slow-slow lah. Untuk semua bagi faham. Okay. Alhamdulillah. Kalau semua faham, Alhamdulillah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Kenapa tak ada gambar Ustaz? Yang tak ada gambar saya, awak kena pin saya. Yang mana tak ada gambar saya, akak kena pin ataupun abang kena pin gambar. Baru nampak gambar saya. Okay. Yang ketiga, pada anggota yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga ke siku. Kita membasuh kedua-dua tangan kita ini hingga ke siku. Tangan ini, segi bahasa, kalau orang kata tangan, mana hak tangan? Kalau segi bahasa, daripada hujung jari sampai ke bahu. Inilah kita panggil tangan. Faham? Inilah kita panggil tangan. Daripada hujung jari sampai ke, orang panggil apa? Sampai ke bahu. Itu tangan segi bahasa. Segi pencurian, dulu kalau pencuri kena hukum hudud. Kena kerak tangan. Manakah hak tangan bagi pencurian? Dalam Al-Quran pun ada fakta aidiakum. Makanya potong tangannya. Maka macam mana kita nak potong? Potong sampai ke bahu ke? Tadi Ustaz kata tangan sampai ke bahu. Betul, itu tangan segi bahasa.
Kalau segi pencurian, pergelangan tangan. Ini kita panggil pergelangan tangan. Pergelangan tangan kita panggil pergelangan tangan. Jadi jika pencurian berlaku, kalau ikut hukum yang sebenar, kita perlu potong tangan dia di bahagian sini. Pergelangan tangan. Faham? Tetapi jika pada bab wuduk ini, manakah had dia? Had dia daripada hujung jari sampailah ke siku. Tengok dia kata apa? Dia kata membasuh kedua tangan hingga ke siku. Kita perlu basuh kedua tangan kita hingga ke siku. Tangan kanan, lepas tu tangan kiri. Sama juga sekali saja. Nak basuh 2 kali, 3 kali, lebih baik. Lebih bagus kerana mengikut sunnah Nabi. Faham? Kita mengikut sunnah Nabi. Nak lebihkan ustaz, saya nak basuh sampai ke bahu. Boleh? Boleh. Nak basuhkan sampai ke bahu, boleh, tak menjadi masalah. Nak basuh sampai ke bahu tak menjadi masalah. Sebab apa? Nabi kata aku akan kenal umat aku pada hari mahsyar nanti, pada hari kiamat nanti, pada hari perhimpunan nanti, aku akan kenal umat aku macam mana? Dengan ada cahaya-cahaya pada anggota wuduknya. Kalau kita lebihkan pada sini, cahaya sampai ke sini. Kalau kita basuh sampai sini je, cahaya sampai sini saja. Masing-masing boleh buat pada diri masing-masing. Nak cahaya lebih pada hari akhirat, basuhlah lebih pada anggota wuduk. Macam tu sahaja. Okey. Jadi membasuh kedua tangan hingga ke siku. Sama juga pembahasan dia, apa-apa yang ada boleh daripada menghalang daripada sampainya air pada anggota tangan, kita perlu hilangkan dululah. Ada kotoran, ataupun ada cat, ataupun ada minyak, ataupun benda-benda yang boleh menghalang daripada sampainya air pada kulit. Demo sikit cara basuh tangan. Cara basuh tangan tak kisah kita nak basuh daripada atas, daripada siku dulu ke, daripada hujung jari pun tak menjadi masalah. Boleh. Nak basuh daripada hujung jari dulu ke, nak basuh daripada atas dulu ke, tak menjadi masalah. Faham? Ini tak menjadi isu yang tu. Asalkan kita sempurnakan pada basuhan tangan kita. Hati-hati yang dalam kuku ni. Kebanyakan yang dalam kuku ni orang tak ambil kira sangat. Yang dalam kuku kena sampaikan juga air. Jadi apa-apa contoh kotoran dalam kuku macam mana? Termasuklah kotoran dalam kuku. Kalau ada kotoran dalam kuku, mana boleh berwuduk? Tak sampailah air pada anggota kuku tu. Sebab kuku ni anggota tangan lagi. Ada daripada anggota tangan. Tu dia kata daripada hujung jari sampai ke siku. Tapi ustaz, suami saya, dia pomen. Dia kerja kereta, bengkel kereta. Jadi penuhlah minyak ataupun tangan-tangan dia hitam. Macam mana nak buat? Itu ulama berpendapat ada masalah yang terkecualikan. Ini saya kata istisnaiyah. Ulama fiqh mengkecualikan sebab dia sukar. Sebab dia basuh, kejap lagi dia kerja balik. Jadi ulama ringankan sedikit bagi dia. Ulama kata tak apalah. Ulama kata macam tu. Lebih kurang ulama mengatakan tidak menjadi masalah lah bagi orang yang ada kotoran kerja-kerja yang macam tu. Kalau kita kerja-kerja biasa, kita kena wajib hilangkan. Tapi jika kotoran itu berlaku disebabkan peluh, dia berlaku kotoran dalam kuku itu disebabkan peluh, kita tak menjadi masalah. Tak menjadi mudarat. Yang menjadi mudarat, makanan, kita makan kan masuk makanan dalam kuku, ataupun kotoran-kotoran yang masuk dalam kuku, itu tak boleh. Itu perkara yang boleh menghalang daripada sampainya air pada bahagian tangan tadi. Faham? Ustaz, kalau basuh lebih dari 3 kali boleh ke? Hukumnya makruh jika air kita sendiri. Jika air kita sendiri hukumnya makruh. Kita dah basuh 3 kali, lepas tu kita tambah lagi ke 4, ke 5. Kalau air punya kita sendiri, air tu milik kita. Jadi hukumnya orang panggil apa? Makruh. Tapi jika air yang wakaf, air orang lain, kita berwuduk dengan air orang lain. Jika dia tak izin, dia marah, dia tak redha, maka hukumnya boleh jatuh hukumnya haram. Sampai macam tu sekali. Ini adalah hukum fiqh. Ini yang kita perlu belajar. Kita rasa tak ambil banyak lah lebih afdal. Kita ambil wuduk 5-6 kali baru lebih afdal, baru lebih elok. Bukan macam tu. Faham? Nabi kata buat 3 kali. Kenapa kita nak buat lebih daripada Nabi? Sedangkan Nabi buat 3 kali sahaja. Faham? Itu pada yang ketiga. Yang tanya soalan tu, saya akan jawab. Cuma kita akan jawab pada akhir-akhir nanti. Ustaz, macam mana hukumnya aku kuku panjang? Sama juga yang kuku panjang. Itulah kita ada khisalul arba'in. Dalam kita belajar ilmu agama ni, kita akan belajar khisalul arba'in. Kebiasaan manusia, dia kena buang perkara-perkara selama 40 hari. Maksudnya apa? Dia perlu buat benda ini dalam tempoh 40 hari ke 40 hari. Maksudnya apa? Kerat kuku sebelum 40 hari. Kerat bulu, misai, bulu-bulu saiban.
ataupun rambut, ataupun bulu kemaluan, kita perlu kerat sebelum 40 hari. Kalau lepas 40 hari macam mana Ustaz? Hukumnya makruh sahaja. Faham tak? Misai kita bagi orang lelaki yang simpan misai. Sebelum cukup 40 hari kita keratlah misai kita ni. Potonglah misai kita. Faham? Cukurlah misai kita. Begitulah. Khisal arba'in dipanggilkan dalam agama, kita panggil kita perlu buat perkara ini sebelum sampainya 40 hari. Sebelum sampainya 40 hari akan datang, kita buat, kita cukur. Kemaluan kita, bulu kemaluan kita cukur. Faham? Okey, itu pada pembahasan yang nombor 3. Membasuh kedua tangan hingga ke siku. Basuh dua-dua dalam kuku. Tak kisahlah kita nak gosok, tak gosok pun tak apa. Kalau kita buka paip kan, kita letak je tangan kita. Tak menjadi masalah, boleh je. Tak menjadi masalah, tak jadi isu. Boleh. Faham? Sebab apa? Sebab menggosok ini adalah sunat saja. Tapi jika kita tak gosok, tak kena air. Bukan cara kita menggosok, tak kena air, maka gosok kat sini wajib lah. Tapi kalau nak ikut hukum asal, kalau kita dah basuh macam ni, kita buka paip kan, kita basuh macam ni, hukumnya tetap sah. Sebab apa? Jadi tak ada syarat pun untuk menggosok. Sunat saja kita menggosok macam ni. Sunat saja. Faham? Itu pada pembahasan yang nombor 3. Kalau tak faham cakap tak faham cakap. Soalan jangan risau. Soalan saya akan jawab pada last apa orang panggil ni, last waktu nanti. Kita belajar dulu. Okey, yang keempat, menyapu. Apa perbezaan membasuh dengan menyapu? Apa beza menyapu dan membasuh? Membasuh ini jaryul ma', ulama mengatakan. Dengan kita membasuh ini air yang mengalir. Itu maksudnya membasuh. Tetapi jika menyapu, menyapu ni kita ambil air sedikit, kita letak je atas kepala, dah cukup. Dah cukup dah. Faham? Kita tak perlu ambil buka paip, letak kepala kita bawah paip, tak perlu. Dia bukan perlu membasuh, dia perlu menyapu sahaja. Faham? Tengok nombor 4, tengok pada buku masing-masing. Menyapu air ke sebahagian daripada kepala. Sebahagian daripada kepala. Mana kepala kita? Inilah kepala kita. Inilah kepala kita. Dia kata sebahagian daripada kepala. Maksudnya nak basuh rambut kat sini pun boleh. Nak basuh rambut kat sini pun boleh. Nak basuh rambut kat belakang pun boleh. Nak basuh rambut kat atas pun boleh. Semua boleh. Tak jadi isu. Yang tak boleh kat mana? Faham tak? Pada had kepala. Pada had kepala kita kena wajib basuh. Sekurang-kurangnya 3 helai anak rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai anak rambut. Sekurang-kurangnya 3 helai anak rambut. Memang sikit sangatlah kalau 3 rambut ni. Contoh kalau kita ambil air setitik pun, kita letak di bahagian rambut, dah berapa puluh helai dah kena. Betul tak? Sebab rambut kita nipis je sebenarnya. Kalau setitik je kita ambil air, kita letak, dah kena berapa helai dah. Faham? Okey, yang nak tanya soalan tak apa, awak boleh tanya, tapi saya akan jawab kejap lagi. Faham? Jadi, itulah dia kata menyapu air ke sebahagian daripada kepala. Sekurang-kurangnya 3 helai anak rambut. Sekali lagi saya bagi peringatan bagi orang perempuan. Kalau dia basuh rambut, contoh rambut yang terjurai sampai ke dada, contoh sampai ke bahu lah. Sampai ke bahu. Rambut yang terjurai sampai ke bahu ni, dia ambil air tu, dia basuh kepala dia. Adakah sah? Siapa yang tahu? Sah ke tak kalau buat macam tu? Tak tahu. Tak sah. Tak tahu Ustaz. Tak apa. Sekarang saya akan bagi tahu. Betul Acik Zaza. Kalau sebenarnya ramai dah boleh dapat tangkap. Memanglah kita tak belajar, tapi ramai dah dapat tangkap. Betul Acik Zaza. Terima kasih. Sebab apa? Saya dah kata, menyapu air di sebahagian daripada kepala sahaja. Bagi orang perempuan sekali lagi, berhati-hati. Rambut orang perempuan, dia ambil wuduk, dia tarik rambut dia ni, tarik rambut dia sampai bahagian ni, sampai bahagian bahu. Sampai bahagian bahu, dia pun ambil basuh di hujung rambut kat situ. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Ingat tak yang kita belajar? Menyapu air ke sebahagian daripada kepala. Kalau kat sini kita panggil kepala lagi. Kat sini kita panggil kepala. Kat bahu ni kita panggil kepala. Tak panggil kepala dah. Kita panggil bahu.
Itulah kata kita kena basuh rambut ada di bahagian kepala. Maksudnya kalau bahagian rambut dekat sini tak apa lagi. Sebab dibasuh di bahagian kepala. Tapi jika melepasi di bahagian kepala, rambut tu dekat dada lah. Ataupun dekat bahagian belakang lah. Ataupun dekat bahagian bahu lah. Kita basuh, kita tarik rambut tu, kita basuh hujung tu. Maka tak boleh. Faham? Sebab dia perlu pada bahagian kepala. Tak kisahlah, memanglah tak kisah nak basuh sebelah sini ke, sebelah sini ke, sebelah depan ke, sebelah tak kisah. Tapi jangan melepasi rambut itu melepasi pada had kepala. Faham? Macam itulah hukum fiqh. Kita tak boleh tarik. Tak boleh tarik sampai luar daripada. Senang je macam ni. Kita basuh je. Kita ambil je air, kita basuh di bahagian depan. Kita basuh je bahagian atas. Itu saja. Sekurang-kurangnya 3 helai anak rambut. Sebenarnya 3 helai ni memang akan lebih lah. Tu dia kata 3 helai sebenarnya. Sebab memang kalau kita ambil setitik air pun kita letak memang dah lebih dah 3 helai. Jadi cuma saya nak kongsikan yang itulah sebahagian daripada kepala. Ingat bagi orang perempuan, janganlah lepas dia berwuduk malaslah nak ambil atas kepala, ambil kat ujung rambut kat sini je. Tak boleh. Sebab dia dah keluar daripada had kepala. Dia perlu berwuduk pada had kepala. Kalau keluar daripada had kepala tak boleh. Itu pada pembahasan yang nombor 4 lah. Pembahasan yang nombor 4. Faham? Menyapu macam saya cakap tadi, menyapu kita tak perlu sampai air mengalir pun. Kita tak perlu sampai air mengalir pun, kena pada bahagian muka. Walaupun bagi orang lelaki pakai kofiah yang berlubang, ada kan kofiah yang berlubang. Macam dalam gambar tu. Tengok ada sampel. Ada contoh. Macam tengok gambar di sebelah pada nombor 1 tu, ada budak pakai kofiah yang berlubang. Nampak tak? Nampak ada kopiah yang berlubang pada dia tengah basuh muka tu. Dia tengah basuh muka tu, nampak? Dia tengah basuh muka, tengok gambar tu. Ada gambar kan kat buku tu. Tengok gambar tu. Nampak tak kopiah dia? Saya nak bagi contoh kopiah dia je. Contohlah kita ambil air tu, kita ambil air kan. Kita letak je atas kopiah. Tapi nak kata air tu boleh meresap sampai kena dasuh juga. Dasuh juga. Faham tak? Dasuh. Walaupun kita tak buang kopiah. Kita malah nak buang kopiah. Kita ambil, kita letak atas kopiah, air itu mengalir. Air itu mengalir masuk kepada bahagian kepala kita, dasuh wuduk kita. Itulah kata menyapu saja. Dia tak perlu membasuh. Dia tak perlu buka paip kena basuh kepala. Tak perlu. Janganlah kita pergi ambil wuduk, nanti kita tadah kepala kita. Jangan. Sebab dia syarat menyapu saja. Boleh ke lap muka selepas ambil wuduk? Hukumnya makruh, Nur Azila. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Okey. Itu yang keempat. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Membasuh. Ustaz, saya nak basuh sampai lutut. Boleh? Nak basuh sampai... tak apa. Tak apa, tak sampai ke kulit kepala pun tak apa. Yang penting basuh rambut. Bagi orang yang botak, bagi orang yang tak ada rambut, kita kena basuh sampai kepada had kepala lah. Itu dia kata had kepala dan rambut. Faham tak? Untuk membasuh kaki, untuk membasuh kedua kaki hingga ke buku lali, boleh. Itu syarat sekurang-kurangnya kita basuh kaki. Nak basuh sampai, orang panggil apa? Sampai betis, boleh juga. Nak basuh sampai betis, boleh. Nak basuh sampai bawah sikit pada lutut pun boleh. Had paling yang terakhir bawah pada lutut lah. Janganlah kita berwuduk sampai ke peha. Janganlah sampai macam tu sekali. Kata, tak apa Ustaz, saya nak ambil sunnah. Tak ada, sunnah tak mengajarkan macam tu. Itu saya kata, itulah saya bagi had tangan tadi. Tangan sampai ke bawah saja. Kalau lutut sampai ke bawah lutut sedikit. Janganlah kita sampai basuh sampai ke peha. Okay, faham? Jadi sekurang-kurangnya kita membasuh kedua kaki hingga ke buku lali. Kita wajib basuh lah. Wajib basuh betul-betul dengan celah-celah kaki. Wajib sempurna. Wajib sampaikan air. Jika ada duri di kaki, macam mana? Tengok sampai sekecil-kecil duri pun boleh membuat solat kita tak sah. Dengar betul-betul masalah ni.
takut berlaku pada kita, salah seorang daripada kita ataupun family kita. Bolehlah kita share kepada mereka semua. Apa yang berlaku? Berlakunya jika kita terpijak duri yang masuk dalam kulit kita. Faham tak? Ini contoh saya bagi, ni contoh kaki lah. Ini contoh kaki. Ini kaki kita kan terpijak duri. Kaki kita terpijak duri, separuh dekat dalam duri, separuh lagi dekat luar. Duri Allah kecil sangat je duri. Tapi kalau kita basuh kan, tak sah wuduk kita. Tak terkira di bahagian kaki. Sebab apa? Sebab duri yang keluar tadi itu boleh menghalang daripada sampainya air tepat tadi. Nak kata sekecil-kecil duri pun boleh menghalang daripada sempurnanya wuduk kita. Macam mana bagi orang yang ada kotoran dekat bahagian muka dia atau bahagian tangan dia ataupun ada cat. Tak boleh lah. Benda yang boleh, kalau ada kotoran dalam tumit yang pecah, kita basuh juga, basuh. Jika tumit itu pecah sampai nampak daging, kadang-kadang terbelah tu sampai nampak daging, itu tak perlu sampai macam tu sekali. Tak perlu kita basuh sampai macam tu sekali. Jika kotoran itu ada sedikit sahaja dalam tu, kita wajib sapu macam tu je lah. Sapu-sapu dulu. Jika tak keluar tapi boleh keluar tapi sakit, kita tak perlu keluarkan. Sebab memudaratkan kita. Kalau ada balutan luka, itu hal lain. Itu kita tayamum apalah nanti. Kalau ada balutan di bahagian kaki ataupun di bahagian tangan, itu ada isu lain. Itu kita akan belajar pada bab tayamum nanti. Sama juga Nur Azilah, betul. Bab tayamum itu saya akan terang, ataupun tanya soalan kejap lagi pun tak apa. Ingatkan saya balik soalan pada akhir kelas hari, saya akan jawablah kejap secara pendek sajalah. Sebab itu hukumnya kena tayamum lah. Jika ada balutan di kaki, kita perlu tayamum lah. Ataupun ada balutan di bahagian muka. Ataupun di bahagian tangan ada balutan masuk jarum. Macam mana hukum dia. Itu kita akan belajar semua, insya-Allah. InsyaAllah kita akan belajar semua. Okay, faham tak daripada bahagian kaki ni? Nak kata sekecil-kecil duri pun boleh menghalang daripada sampainya air. Macam mana kalau yang lain? Berbalut ke macam mana? Jadi ada hukum hakamnya tersendiri. Lepas tu macam mana nak buat Ustaz? Buanglah duri tu. Tu je. Buang duri tu, barulah kita berwuduk. Kita buang duri. Contoh, jika duri tu dah termasuk daripada kulit kita terus. Ini kaki kita kan. Duri tadi tu dah termasuk dalam kulit kita terus. Dia tenggelam, tak ada pun apa-apa yang keluar. Itu tak apa. Yang tak boleh, separuh dekat dalam, separuh dekat luar. Kalau semua dekat dalam kaki, tak apa. Itulah hukum. Faham tak? Jadi kita wajib sapukan ataupun wajib buang dulu duri tu, barulah kita berwuduk. Ya, betul, sunat kita menggosok di celah-celah jari. Ustaz, kalau basuh telinga tu Ustaz, basuh di celah-celah jari kaki, betul ke Ustaz? Ya, betul Nuraini. Ustaz, basuh telinga tu kan serentak guna dua belah tangan tu, boleh ke? Boleh ke? Ke atau sebelah kiri sampai 3 baru sebelah lagi? Tak, dua-dua terus. Dua-dua terus Siti Nurayu. Kita ambil dua-dua terus. Dengan macam mana kita buat pistol. Nak bagi faham lagi, macam kita buat jari kita ni seperti pistol. Satu letak dekat dalam, satu letak dekat luar. Macam pistol kan? Macam huruf L. Kita ambil satu letak di bahagian dalam, satu letak di bahagian luar. Lepas tu kita basuhlah telinga kita. Kita basuhlah telinga kita. Ustaz, walhal selumbar sekalipun ke? Selumbar ke yang macam duri hala tu? Betul juga. Sama juga Normal Liza. Walaupun selumbar. Maksud saya duri tu bolehlah dikatakan selumbar. Baik, baik Faridah. Ada insya-Allah nanti admin akan share link rakaman lah nanti. Dia akan share link rakaman nanti. Faham tak pada bahagian kaki? Ini fokus semua kena ambil tahu ni bab wuduk. Sia-sia je, boleh saya boleh katakan sia-sia kita belajar bab-bab lain sungguh. Bab puasa kita mahir. Tapi sedangkan bab wuduk pun kita dah tak tahu. Ada bukan ada kelas ni ke? Ada seorang, saya tak ingat nama dia apa. Sebab kelas baru lagi saya tak ingat lagi nama-nama student. Ada seorang student ni dia selalu tulis apa yang saya cakap. Ke bukan kelas ni ke kelas Zuhur. Saya rasa kelas Zuhur ataupun kelas Zuhur ataupun kelas ni saya tak ingat. Boleh juga Acik Zaza, boleh juga, sah je. Kelas ni Ustaz. Ada ada yang selalu tulis tu. Ada yang pelajar tu kalau saya cakap pun dia tulis kat dekat komen terus. Baguslah. Boleh dapat ilmu pada semua. Sama-sama kita kongsikan sama sendirilah. Macam saya ada ganti satu kelas tu kan. Kelas saya ganti je, kelas dia sehari je. Tak sempat saya nak jawab soalan, ada student yang tolong jawab.
Tak apa, selagi jawapan tu betul bolehlah. Saya tengok balik. Kalau betul, kalau salah saya tegurkan. Apa, kita sama-sama tolong sahabat-sahabat kita. Boleh Atik Zaza, boleh. Yang kalau rakaman tak boleh nampak komen-komen tu rasanya. Oh, saya tak tahu. Tak boleh. Saya pun tak tahu. Saya pun tak tengok sangat rakaman. Okey. Itu pada bahagian yang kelima. Bahagian yang keenam, tertib. Apa itu tertib? Apa itu tertib? Tertib itu adalah kita tidak mendahulukan. Admin kata rakaman tak ada chat. Rakaman tak ada komen lah kira. Kira nanti kalau tengok rakaman tak ada komen. Itulah saya buat soalan, saya buat baca sekarang. Saya buat soalan terus tanya. Bagi semua yang nanti tengok boleh tengok balik. Okey. Yang terakhir, betul Hajar Rahim, ikut turutan. Itu saja, ikut turutan. Maksudnya macam mana? Lepas basuh muka, basuh tangan ke siku. Lepas basuh tangan ke siku, mengusap kepala. Lepas mengusap kepala, basuh kaki. Faham? Jadi, itulah yang perlu kita buat. Ikut tertib. Jangan mendahulukan anggota lain ke atas anggota lain. Contoh macam ni. Saya bagi contoh. Kita basuh muka kan? Kita dah basuh muka dengan sempurna. Tiba-tiba kita lupa nak basuh tangan. Kita pun terus basuh bahagian kepala. Macam mana nak buat wuduk kita? Perlu wuduk dengan awal balik? Tak perlu wuduk dengan muka balik. Terus sambung di tempat mana kita lupa saja. Faham tak? Kita basuh bahagian muka. Lepas tu kita lupa nak basuh tangan. Kita terus mengusap kepala. Tangan aku tak basuh lagi lah. Kita kena ulang balik wuduk kita dengan awal ke? Tak perlu. Tak perlu. Kita just undur pada bahagian yang kita tak ingat saja. Kita tak ingat pada bahagian siku. Kita basuh siku kita. Lepas tu terus mengusap kepala balik. Jangan tak usap kepala balik sebab ikut tertib lah. Ikut tertib. Step by step. Gitu. Tak ada ruang komen. Itulah saya buat sesi soalan. Saya buat tanya terus sekarang. Tak apa hukum bercakap ketika berwuduk? Crafty. Nama apa awak ni? Crafty lah kan? Hukumnya makruh. Kita bercakap semasa kita berwuduk, hukumnya makruh. Itu lain. Wira asparizan itu lain. Kalau kita tak niat wuduk, kita kena wuduk balik lah. Kena wuduk balik. Sebab niat itu adalah wajib. Tengok yang pertama. Yang pertama lagi dia kata niat. Kena niat wuduk. Kalau tak niat, tak sah wuduk kita. Azimah Zahra, awak tanya balik soalan ni nanti pada kelas. Akhir kelas, saya akan jawab. Saya akan jawab. Ustaz, boleh ulang nombor 2, nombor 3 tadi secara ringkas, test lambat. Oh, boleh Aina Nur, baru masuk. Tak apa, saya ulang kejap Minta masa untuk student-student yang baru masuk. Saya ulang sedikit. Untuk yang nombor 2 ni, ingat Aina Nur, ini bahagian muka kita. Daripada tempatnya tumbuhnya rambut, kebiasaan manusia tumbuhnya rambut kat sini kan, atas ni sikit, sampailah ke bawah dagu. Ini had muka, saya nak bagi had muka dulu. Daripada hujung telinga kanan sampailah hujung telinga kiri. Ini adalah had muka. Apa-apa pun yang ada di bahagian muka, kita wajib sampaikan air. Kecuali 2 bulu saja. Janggut yang tebal bagi orang lelaki dan bulu bawah ni. Kalau dia terlalu tebal, kita tak wajib sampaikan air pada kulit. Kita mengusap macam ni sahaja. Faham? Itu untuk nombor 2, Aina Nur. Ataupun yang mana lambat masuk. Yang ketiga, membasuh kedua-dua tangan hingga ke siku. Daripada hujung tangan daripada hujung jari ni sampailah ke bahagian siku kita. Nak basuh daripada siku dulu pun boleh. Nak basuh daripada hujung jari dulu pun boleh. Tak kisah. Selagi mana air itu sampai dengan sempurna, sampai kepada siku dengan sempurna, maka kita boleh, tak kisahlah dengan cara mana pun. Faham tak? Nak basuh daripada atas dulu pun boleh. Nak basuh daripada bawah dulu pun boleh. Lupa untuk Aina Nur yang baru masuk. Sama juga Nur Ashikin bagi soalan awak. Saiban perempuan ni, berhati-hati. Saya dah kata tadi. Saya dah bahas bab ni. Saya dah cakap tadi. Bagi saiban perempuan, janganlah semasa berwuduk angkat rambut. Sebab apa? Sebab saiban itu pada bahagian muka lagi. Bulu saiban itu pada bahagian muka. Kalaulah kita angkat letak atas, maka kita dah terangkat rambut yang ada pada bahagian muka. Kita basuh muka kita, tak sempurna wuduk kita.
Berhati-hati perempuan, bagi orang perempuan. Ramai yang orang perempuan yang berwuduk ikat rambut. Faham? Kena buat sujud sahwi Azimah Zahra. Soalan apa ni? Nurain Muhammad. Oh, awak tolong jawab soalan ke? Berwuduk di sinki, basuh kaki dalam bilik air. On the way pergi bilik air, pergi tutup switch dulu. Lepas tu baru basuh kaki. Boleh ke? Boleh. Itu bukan dipanggilkan, kita masih ikut tertib. Itu dipanggilkan apa, Nur Amalina? Bagus soalan awak. Saya akan terang juga bab ni sebenarnya. Saya akan terangkan juga. Sekarang saya akan cakap. Kita berwuduk dekat rumah. Kita basuh muka dekat rumah. Tiba-tiba kita basuh muka dekat rumah. Kita basuh tangan ke siku tutup rumah. Dekat rumah. Kita basuh rambut dekat rumah. Tiba-tiba kita nak pergi solat kat masjid kan. Kita pun tak basuh kaki. Kita basuh kaki bila? Dekat masjid. Kita basuh kaki kita dekat masjid nanti. Boleh? Boleh. Kita memang ikut tertib. Dah ikut tertib. Cuma itu mualah. Kita panggil apa? Mualah. Berterusan pada wuduk adalah sunat. Berterusan pada wuduk adalah hukumnya sunat sahaja. Bukan wajib. Faham tak? Kita memang dah ikut tertib. Cuma kita lambatkan sedikit. Macam mana kita nak dapat sunat? Kita basuh anggota seterusnya sebelum keringnya anggota sebelumnya. Faham tak? Macam mana kita nak dapat sunat? Kita basuh muka kan. Sebelum keringnya bahagian muka ni, kita dah basuh bahagian tangan. Dapat pahala sunat. Sunat mualak orang panggil. Tapi kalau kita basuh muka kan, dah kering bahagian muka kita. Kita nak basuh tangan ke siku kat masjid nanti. Boleh. Tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Boleh. Hukumnya boleh. Boleh. Asni Munirah. Boleh. Kita basuh je muka. Rasa macam tak kena pada bahagian saiban. Kita buat basuh pada bahagian saiban saja. Boleh, tak menjadi masalah. Boleh, Mai Rama. Ikut kiblat itu adalah sunat saja. Kita menghadap kiblat pada wuduk sunat saja. Lebih afdal kita menghadap kiblat lah. Okey. Pengertian niat dan tertib. Niat adalah tengok pada buku masing-masing. Niat adalah berkehendak melakukan sesuatu lalu terus serentak. Itu adalah niat. Faham tak? Itu adalah niat. Kalau kita nak pergi Mekah, aku nak pergi Mekah tahun depan, bulan 2 contoh. Itu bukan panggil niat, itu kita panggil azam. Kita berazam nak pergi Mekah tahun depan. Apa itu niat? Niat itu kita niat sambil kita buat terus dengan satu perbuatan. Sama macam wuduk. Bilakah kita niat wuduk? Sambil-sambil kita basuh muka. Itu adalah, tengok dia kata apa? Niat adalah berkehendak melakukan sesuatu lalu terus serentak melakukannya. Itu baru kita panggil niat. Faham? Kita basuh muka terus kita hadirkan niat. Sama juga macam kita solat. Dalam kita solat, Allah, semasa kita takbir itu kita hadirkan niat. Kita buat niat ini dengan sesuatu perbuatan dengan seiring. Kita buat sekaligus. Kalau macam saya bagi contoh tadi, azam. Saya nak pergi umrah tahun depan bulan 2. Itu bukan niat. Itu kita panggil azam. Kita panggil azam. Faham? Tempat niat itu di dalam hati. Tengok macam saya bagi. Tempat niat itu di dalam hati. Tempat niat itu di dalam hati. Mentalafuz ialah sunat saja. Dengan kita talafuz itu adalah sunat saja. Faham? Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Kita pun basuh bahagian kepala, bahagian muka kita niat dalam hati. Contohlah kita tak lafaz. Kita tak cakap pun dengan mulut. Saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Tak cakap pun. Tapi dalam hati kita cakap. Maka dah sah wuduk kita. Sebab apa? Tengok dia kata niat itu di dalam hati. Niat itu di dalam hati. Next slide Ustaz. Oh slide Irmin. Slide bawah. Sebab saya tengok kat lain. Situ. Okay. Okay. Faham tak? Mentalafuz itu dengan kita berkata-kata lah. Itu mentalafuz maksudnya. Kita mengucap dengan mulut. Waktu berniat adalah ketika basuhan pertama membasuh muka. Bilakah kita niat? Pada semasa kita basuh muka. Macam mana Ustaz saya nak dapat pahala sunat? Nak dapat pahala sunat, kita niat dekat bahagian tangan.
semasa mula-mula kita berwuduk, kita basuh tangan kan. Masa itulah kita niat, sahaja aku mengambil sunat-sunat wuduk. Faham? Barulah kita dapat pahala-pahala sunat wuduk. Lepas tu berkomor, masukkan air ke dalam hidung. Lepas tu barulah basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh telinga, basuh kaki. Itu wuduk yang sempurna lah. Ustaz, saya sebelum ni, saya dah basuh dengan sempurna, dah ikut. Tapi saya tengok cara Ustaz mengajar ni, yang ada dalam buku lah maksud saya. Yang ada dalam buku ni, dia tak ada sebut pun berkomor. Jadi saya tak perlu berkomor ke? Jangan macam tu. Yang terus dengan sunnah lebih bagus. Ini sekurang-kurangnya wuduk. Sekurang-kurangnya wuduk macam ni. Faham tak? Yang kita dah berkomor, kita berwuduk 3 kali, kita basuh dengan sempurna, itu lebih bagus. Faham? Cuma ini saya nak terangkan yang mana wajib, yang mana tak wajib saja. Faham tak? Maksudnya, apa itu wajib, apa itu sunat. Kalau kita tinggal perkara sunat, tak jadi masalah. Tetap sah wuduk kita. Macam tu. Boleh Syarifah Hashimah. Kita niat semasa kita tak ada air, kita lafaz semasa kita tak ada air. Dan kita niat semasa air terkena pada bahagian muka. Boleh lah. Baca lafaz niat dalam hati semasa basuh muka, sah ke? Memang macam tu. Memang macam tu, I am Dodi. Ke macam mana? Memanglah. Memang kita niat dekat bahagian muka. Boleh, Farihan Hasan. Kita akan belajar pada kitab satu lagi. Kat situ komplit. Farihan Hasan, dekat kitab satu lagi komplit dia terangkan. Dia terangkan pada bukan setakat bahagian tangan. Tangan kanan kiri pun ada doa. Tangan kanan doa ni, tangan kiri doa ni. Jangan risau Farihan, nanti awak boleh tengok pada kitab yang satu lagi. Kat situ saya akan kongsi, saya akan bacakan lah. Faham? Boleh beramal lah nanti. Ada ke basuh tengkuk? Ada basuh tengkuk. Ada pendapat ulama kata makruh. Ada pendapat ulama mengatakan sunnah. Ada pendapat-pendapat ulama lah. Okay. Tertib pula. Apa itu tertib? Tertib ialah tidak mendahulukan membasuh anggota wuduk atas anggota wuduk yang lain. Macam saya cakap lah. Dia tak mendepankan ataupun tidak mendahulukan. Dia basuh muka. Lepas basuh muka tak naklah basuh tangan. Nak basuh kepala terus. Basuh kepala. Tak boleh. Dia perlu ikut tertib. Satu-satu. Satu-satu. Macam tu. Satu-satu. Ya, masuk kat tangan tu. Itulah saya jarangkan, kalau saya mengajar, saya jarangkan kongsikan pada niat tangan. Saya takut jadi macam ni lah. Ramai yang studi kata. Tadi Ustaz kata niat kat muka. Kenapa niat kat tangan pula? Itu kadang-kadang saya tak share masalah ini. Saya akan share bila nanti kita belajar baru biar awak dah kemas betul-betul untuk bahagian muka. Takut jadi salah faham macam ni lah. Ingat tak? Basuhan pada muka wajib. Basuhan niat pada sunat sahaja di bahagian tangan. Faham tak? Jangan salah faham Yati. Kita basuh tangan, kita niat sunat. Kita basuh muka, itu yang wajib kita niat kat situ. Kat bahagian tangan, kita niat kita nak dapat pahala sunat saja. Faham? Ya, mengikut urutan. Tertib itu mengikut urutan. Mengikut urutan satu-satu lah. Ustaz masuk air ke dalam hidung sakit lah. Tak sakit. Tak sakit. Kita masukkan air ke dalam hidung dan kita buang. Itu perkara sunat. Sunat wuduk kita buat macam tu. Tak sakit. Bukanlah kita masuk sampai ke dalam otak ni. Tak. Sikit saja. Faham? Sikit saja kita masukkan. Jangan risau. Islam tidak memudaratkan kita. Agama Islam tidak memudaratkan kita. Jangan risau. Kita akan baca 15 minit lagi. Kita baca pembahagian air. Semua faham bab wuduk? Kalau faham bab wuduk, saya akan masuk pada pembahagian air ni. Kita akan baca 15 minit lagi. Lepas tu kita akan stop. Kita akan jawab soalan lah. Kita akan buka sesi soalan jawab. Okay, kalau semua faham. Kalau semua faham, kita akan masuk pada bab barulah. Ingat bab wuduk ni penting sangat. Kalau kita nak fokus pada bab lain tapi bab wuduk tak nak belajar, saya boleh kata itu sia-sia saja.
Sebab kita perlu berwudu. Nak solat perlu berwudu. Kita dituntutkan untuk solat. Benda lain kalau kita tak mampu, kita tak apa, tak payah buat. Kita tak mampu nak berpuasa kerana sakit. Tak apa. Solat kalau kau sakit macam mana sekalipun, kau tetap kena solat. Jadi macam mana nak solat sedangkan wuduk kita pun kita tak tahu apa yang betul, apa yang salah. Sama-sama kita ambil iktibar. Sama-sama kita jaga diri kita masing-masing. Okay. Kita akan masuk pada bab yang baru hari ini, pembahagian air. Apanya air? Ingat sebelum masuk bab saya akan terangkan dulu. Tak nak bagi salah faham. Dekat sini dia menceritakan pada pembahagian air kat sini, dia menceritakan tentang apa? Dia menceritakan tentang air yang bertangkung sahaja. Faham? Kita air yang pembahagian air dekat sini, dia menceritakan air yang bertangkung dan air yang tidak mengalir sahaja. Air sungai dia tak ceritalah kat sini. Air laut lah dia tak ceritalah kat sini. Faham? Dia menceritakan pada air yang bertangkung seperti air kolah, seperti air kolam, seperti air dalam baldi. Ini pembahasan dia kat sini hari ni. Dan air yang tidak mengalir. Macam air dalam baldi bukan mengalir. Air sungai mengalir. Air laut selalu tukar-tukar. Kita masuk macam tu saja, ambil air macam ni. Tengok saya bagi demo. Kita ambil air sikit, kita masukkan sikit, kita lenggok sikit bagi air tu masuk. Lepas tu kita turun, keluarkan balik air tu. Faham tak? Telinga bila nak basuh? Sebelum kita basuh kaki, kita basuh telinga. Itu sunat saja. Sebelum kita basuh kaki, kita basuh bahagian telinga. Bahagian telinga ini, siapa yang tahu? Siapa yang tahu bahagian telinga ni kena basuh banyak kali? Berapa kali? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah dengar? Sampai berapa kali kah kena basuh telinga? Sunat. Siapa yang tahu? Sekali wajib. Hajar ni. Kita tanya ni bukan, saya tanya ni bukan kita nak test pelajar. Bukan, dia tu jawab salah. Tak. Betul. Terima kasih Azri Ray. Terima kasih Samsulin. 15 kali. Ramai ada yang tak tahu. Ustaz, kenapa 15 kali? Tadi Ustaz kata lebih daripada 3 makro. Memanglah makro yang lain. Bahagian telinga tak makro. Ada 15 kali basuhan telinga ni. Basuhan telinga ni ada 15 kali. 15 kali basuh. Okay. Kita akan masuk, ingat dah faham kan? Ustaz, tunjuk cara basuh muka sebab saya ada dengar seorang ustaz cakap ambil air tekuk muka dan tak boleh angkat tangan. Kalau angkat tangan, waktu basuh muka tak sah. Bukan tak sah, dia takut air itu jadi mustakmal jalih haya. Dia takut air itu jadi mustakmal. Kita ambil macam ni, kita basuhlah dengan sempurna. Basuh dengan tak lepas tangan. Sebab dia takut apa? Dia kata bukan tak sah sebenarnya. Dia takut air itu jadi mustakmal. Apa itu air mustakmal? Nanti kita akan belajar nanti. Bab air nanti kita akan belajar. Air mustakmal ini seperti air TO ais. TO ais boleh kita berwuduk dengan TO ais. Boleh kita berwuduk dengan air sirap? Tak boleh. Sebab apa? Tak suci. Macam mana pula Ustaz tak suci sedangkan kita minum air tu? Dia tak suci. Dia suci tapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Dia suci tapi dia tak boleh menyucikan yang lain. Yang boleh berwuduk, yang boleh kita berwuduk, yang boleh kita mandi wajib dengan air apa? Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak ini yang tidak berkaitan dengan apa-apa. Yang bukan kita buat. Seperti air hujan, air terjun, air telaga, air bukit, itu air sungai, itu kita panggil air mutlak. Kita bukan kita pun buat sungai. Faham tak? Ya, mutlak suci lagi menyucikan. Betul. Air mutlak itu suci. Ya, betul. Sarahah, salji, embun, itulah kita panggil air mutlak. Macam mana boleh jadi 15? Macam ni Acik Zaza. Basuhan 15 macam mana? Tengok betul-betul saya cakap sekali saja. Fokus semua. Kita basuh muka. Selepas kita basuh muka, kita terus angkat tangan kita ni, kita buat 3 kali pada basuhan telinga. Faham tak? Kita basuh muka. Lepas kita basuh muka, air ini kita terus buat pada basuhan telinga terus. Kita terus buat pada basuhan telinga terus. Dah 3 kali. Faham? Dah nampak 3 kali. Lepas tu semasa kita basuh kepala, semasa kita basuh rambut kita ambil tangan kita ni, kita pusing pada bahagian telinga. Jadi 6 kali. Faham?
Yang selebihnya macam mana? Yang selebihnya al-istighlaq. Yang selebihnya macam mana? Pada basuhnya sendiri. Pada bahagian telinga kita buat macam mana? Yang pertama buat macam biasa. Buat macam biasa. Basuh macam biasa. Macam pistol. Saya cakap macam huruf L. Kita satu dekat dalam, satu dekat bahagian luar. Buat 3 kali. Jadi 9 kali. 6 kali lagi dekat mana? 6 kali lagi dengan cara kita al-istidhar. Istidhar tu macam mana? Kita buka tangan kita macam ni. Kita buka tangan kita, telapak tangan kita macam ni. Kita basuhkan tangan kita, kita buat macam ni. Semua nampak? Kita buat macam ni. Ni. Kita buat macam ni. Inilah kita panggil al-istidhar. Itu kita panggil al-istidhar. Kita ambil tangan kita ni, kita buat macam tu. 12 kali. Mana? Tak nampak Ustaz? Kena pin saya, kamera off. Saya tak off kamera, saya buka kamera. Okey. Yang ketiga, itu 12 kali. Yang terakhir nak cukup 15 macam mana? Ulama mengatakan as-simakhain. Kita memasukkan jari kelingking kita ni ke dalam telinga. Cukuplah 15 kali. Itu adalah basuhan sunat pada basuhan telinga. Faham? Betul. Aziz PS, betul. Tak buat tak apa. Tapi kalau kita nak dapat pahala yang banyak, nak dapat, banyak orang tanya macam mana Ustaz nak solat khusyuk. Kita tengok pada wuduk kita lagi. Kita nak solat khusyuk tapi wuduk kita ambil yang wajib sahaja. Memanglah sah tapi lebih afdal kita ambil perkara sunat. Macam tu. Boleh je Puan Hamsyiah nak ambil ke, tak nak ambil ke. Macam ni, perkara sunat-sunat Nabi ni, jika kita mampu buat, kita buatlah hari-hari. Tak mampu Ustaz, 15 kali banyak sangatlah basuhan telinga ni. Tak mampu, buat seminggu sekali. Seminggu sekali pun tak sempat lah Ustaz. Sebulan sekali. Tak sempat juga, tak sempat Ustaz. Setahun sekali. Ustaz, saya tak sempat setahun sekali pun saya tak buat. Susah sangat, 15 kali ni panjang sangat waktunya. Susah sangat. Buatlah sekali seumur hidup. Buatlah sekali seumur hidup. Faham? Lamak lah Ustaz. Lamak tu apa? Faham? Lama? Apa yang lama? Soalan ke? Saya jawab soalan ke warisan? Itulah kita kena belajar dulu sebenarnya. Kita akan belajar 5-6 minit lagi. 10 minit lagi lah. Warsion. Maaf. Kita akan belajar sikit lagi. Baru kita akan buka sesi soalan lah. Okay? Tengok kejap. Pada air yang sedikit. Ingat saya terangkan pada air yang berkolah saja kat sini. Air mengalir, air sungai tak akan jadi isu kat sini. Bukan bab dia kat sini. Bab dia dekat sini. Faham tak? Bab dia kat sini. Nak masuk ke tak nak masuk ni? Bab ni. Sebab saya tengok ramai tanya tentang wuduk ni. Kebanyakan kelas pun memang saya ambil satu kelas untuk wuduk. Sebab wuduk bab yang penting lah. Nak teruskan ke nak tanya soalan terus? Tak payah masuk bab baru. Ya, yeah, betul. Mirak. Esok masuk bab ramai. Lupa dulu pasal wuduk. Ini wuduk saja. Esok masuk bab baru. Tak payah terus tak.
Esok bye-bye. Betul. Setuju. Ramai wuduk yang kita perlu fokus bab wuduk lah. Biasa saya ambil satu kelas juga. Tapi kadang-kadang ada student kata lambat, saya cepatkan sikit. Tak apa, saya okey je. Saya ikut student je. Student nak macam tu, saya ikut macam tu. Buka mic admin. Boleh lah, kita pun 11:15 lah. Ustaz, saya nak tanya soalan. Ustaz, saya nak tanya soalan. Kita dengar. Dengar ke? Kalau kita nak basuh kaki, kita basuh dua-dua sekali boleh tak? Ataupun kita basuh kanan dulu, lepas tu baru basuh kiri? Masuk dua-dua tu macam mana? Serentak, basuh serentak. Kita jual terus kaki, dua-dua kaki kita. Tapi kita jual 3 kali je. Boleh. Tak menjadi masalah. Lepas tu satu lagi saya nak tanya. Kalau macam orang yang macam perut dia buncit, dia tak boleh nak gosok kaki dia pakai tangan. Dia susah macam mana dia gosok kat lantai, gosok dia boleh tak? Selagi mana dengan cara apa? Dengan cara contoh. Cara tu boleh sampai air pada. Oh, maksudnya kalau dia buka air tu deras, laju air tu okey lah, boleh lah macam tu. Tak semestinya nak kena gosok kan. Ya, itu saya kata gosok. Tapi bila kita basuh dengan air sempurna. Dia lag lah Ustaz, putus-putus tak dengar. Saya jawab soalan kan. Tadi kita jawab soalan. Dengar sakut-sakut Ustaz, putus-putus. Sebab orang buka mic. Macam ni lah. Cuba lepas jawab, abang tutup dulu mic. Boleh? Tutup dulu mic, baru saya jawab. Boleh? Tanya dulu soalan, baru saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Lepas tu tutup mic, lepas tu saya jawab. Boleh? Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya. Ya, tanya. Tadi ada Ustaz cakap niat kita sekali saja ya? Ya, pada bahagian muka. Dengar kan? Dengarkan suara kan? Dengar. Itu tak payah kita baca sampai 3 kali ya? Tak payah niat basuh muka sekali, kita niat je lah. Tak payah nak basuh muka kali kedua, niat balik. Tak payah. Sekali. Oh, tak payah kita ulang-ulang lah ya? Tak payah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Lepas saya jawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya kalau kita nak basuh komor kat mulut tu, kita buat macam takun air dalam tangan, buat sekali mulut dan hidung. Dalam hidung boleh ke? Macam mana tu? Macam kita nak komor, kita takun air dalam tangan, lepas tu kita masuk dalam mulut tu, dalam hidung sekali. Buat sekali boleh ke? Boleh tak menjadi masalah. Tapi janganlah campur air yang mulut keluar. Tak. Air yang dalam tangan tu kita masuk dekat mulut dan masuk dekat hidung juga. Buat sekali boleh ke? Boleh. Tak menjadi masalah. Ada orang buat macam tu? Boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Nak tanya Ustaz, kalau tentang macam kalau seandainya anggota wuduk dia tangan dia tu bersimin macam mana Ustaz? Oh, ini sama juga macam ada pembalut, ada semin. Ini kita dia pembahasan yang panjang sedikit. Dia pembahasan pada bab tayamum. Macam mana kita nak buat, apa itu tayamum? Tayamum ini adalah alat, ini fokus bagi yang tanya soalan pembalut tadi. Sama juga jawapan yang sama bagi orang yang semin, orang pembalut jawapan yang sama. Dengar betul-betul saya cakap. Bagi orang yang ada pembalut ataupun sedang cerita ada penghalang. Dia ada penghalang pada anggota wuduk dia, ada penghalang pada anggota tangan. Macam mana nak buat? Hukum dia panjang sedikit, dia perlu tayamum. Dia macam biasa. Dia berwuduk macam biasa. Tempat yang tak boleh kena apa? Orang panggil apa? Tempat yang tak boleh kena air tu, dia perlu tayamum lah. Tempat yang tak boleh kena air, dia perlu tayamum. Dia perlu tayamum, barulah tayamum itu adalah ganti tempat-tempat yang pembalut tadi. Yang ada luka. Tapi jika luka itu seperti pembalut yang biasa, boleh buang, kena buang. Jika parut kita itu tidak bermudarat jika kena air. Tapi bagi orang yang bersemin macam mana? Sama juga gambaran dia. Dia tak boleh buka lah sebab bersemin. Dia kena berwuduk macam biasa. Tempat yang ada semin itu kita bertayamum. Bahagian tayamum ini dua saja, muka dan tangan. Bukanlah kena bertayamum sampai kaki, tak. Faham tak? Kalau saya nak cerita bab tu dia panjang sikit. Nanti kita akan belajar insya-Allah pada bab tayamum nanti. Saya akan bagi satu nota. Untuk kelas sebab nota bab tayamum ini dia tak susah. Cuma dia banyak pembahasan. Tu saya ada sediakan satu nota yang cukup-cukup untuk pelajar. Nanti saya akan share pada grup. Dengar ke abang tadi yang bertanya soalan? Cuma Ustaz macam tayamum tu Ustaz kan, mana dia macam dia kita kena buat sebelum ke atau selepas Ustaz? Semasa. Ada ulama kata kalau kita nak siapkan wuduk dulu pun boleh sebab wuduk perlu kepada tertib. Faham? Pada tertib, tapi orang kata kita tayamum pada tempat yang tak boleh tayamum tu. Contoh kata tangan, contohlah kita basuh macam biasa dulu, sampai dekat bahagian kaki, kita pun start dengan tayamum balik. Faham tak? Macam tu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Hello. Saya ada soalan berkenaan cara nak meratakan wuduk di, contohnya kalau kita ambil wuduk untuk basuh muka. So saya dah tadah air dekat tangan dan saya lalukan saya basuh muka. Adakah syarat dia saya tak boleh nak angkat tangan saya tu semasa meratakan dekat muka? Sebab ada masa kadang-kadang saya dah basuh muka tu, so saya akan tonyoh sambil angkat tangan ke bahagian lain lah. So sah ke tak sah cara macam tu Ustaz? Sebenarnya kata kita takut air yang jadi mustakmal. Apa itu air mustakmal? Air jatuh dari bahagian kita basuh kan. Air yang jatuh pada bahagian muka kita, yang melekat pada tangan kita, kita panggil air mustakmal. Air mustakmal kita tak boleh berwuduk. Tapi jika perbuatan kita berwuduk, contoh kita untuk gosok kan, kita angkat, kita nak gosok sebelah sini. Kita di sini, kita angkat, kita letak, itu tak jadi masalah lah. Boleh. Faham tak? Air mustakmal saja sebenarnya. Kita tak boleh berwuduk dengan air mustakmal. Air mustakmal ni air yang menitis. Contoh kita berwuduk kan, air yang menitis daripada bahagian muka kita yang jatuh pada lantai tu ataupun masuk daripada air balik, itu kita panggil air mustakmal. Faham? Jika kita nak berwuduk, tak ada syarat pun, jangan bagi putus. Tak apa, putus pun tak boleh. Terima kasih Ustaz. Sekejap saya jawab soalan Nur Maslizayu. Kalau orang tu ada tangan dia tak ada kita tak payah lakukan bahagian. Betul, betul. Dia ada. Faham? Nur Maslizayu. Apa yang malu, tak apalah. Bagi orang tambah-tambah orang perempuan lah. Tak apa. Okey, teruskan soalan. Ada lagi nak tanya soalan? Ustaz nak tanya satu soalan Ustaz. Ya, teruskan. Orang sama. Kalau macam dia ambil wuduk, mana dia pakai baldi Ustaz kan? Okay. Jadi kalau dia cebok, dia gunakan cebok tangan dia tu, mana dia masukkan, adakah air yang dia cebok dalam bekas baldi tu, air tu dah jadi air mustakmal Ustaz?
Ah, soalan yang bagus. Soalan bagus. Soalan ni sepatutnya saya cakap. Tapi saya tak cakap. Bagus soalan abang. Dia faham. Lakunya air mustakmal ini, ulama mengatakan air mustakmal ini, ulang sekali lagi, air mustakmal ini berlaku pada air yang sedikit saja. Air yang kurang 270 ke bawah. Faham tak? Air yang banyak tak jadi mustakmal. Air laut kita jadi masalah. Tapi air mustakmal ini putus-putus ke? Putus-putus Ustaz. Putus-putus. Ha. Abang kena tutup mic dulu. Tutup mic dulu. Kenapa jadi putus-putus Sebelum ni okey. Tutup mic dulu. Yang mana buka mic tutup dulu. Saya cakap dulu baru kita fokuskan balik. Dengar tak suara saya jelas? Susah juga punya buka mic ni. Oh, dia kena tutup saya rasanya. Dia kena tutup. Yang mana nak tanya soalan? Yang mana nak tanya soalan? Lepas tanya tu, tutup dulu mic. Baru saya jawab. Boleh? Okey. Untuk soalan abang tadi, untuk soalan yang abang yang bagus, soalan berkaitan dengan mustakmal. Dia kata jika dia celup, kan ustaz kata tadi yang dekat bahagian tangan, air mustakmal yang melekat. Jika kita celup dalam kolah, jadi mustakmal lah itu. Betul soalan awak. Betul. Ulama mengatakan, saya cakap dulu, air mustakmal ini tidak berlaku pada air yang banyak. Air yang lebih daripada 2 kolah, dia tak berlaku air mustakmal. Air mustakmal ini berlaku pada 217 liter ke bawah saja. Jadi kita nak berwuduk, contoh ustaz, air kolah yang sikit lah. Macam mana nak berwuduk? Nak celup tangan, takut air jadi mustakmal. Macam mana nak buat? Ulama kata, niatkan tangan. Ini ulama yang cakap. Itulah hukum fiqh. Kita niat tangan kita ini seperti gayung. Jadi tak jadi mustakmal lah itu. Nabi pun berwuduk dengan satu mangkuk yang kecil macam ni saja. Kalau nak ikut memang mustakmal lah. Tapi tak. Ulama mengajarkan kita macam mana nak buat. Kita niat tangan kita ini sebagai penceduk. Faham? Kita niat tangan kita sebagai penceduk. Jika kita niat sebagai penceduk, tak jadi mustakmal lah itu. Seperti kita ambil dengan penceduk. Kita ambil dengan baldi. Ambil dengan penceduk lah air tu. Jadi tak mustakmal lah itu. Macam tu. Faham ke bang yang tanya tadi? Bagus soalan. Bagus soalan. Assalamualaikum Faham Ustaz. ke tak dengar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya tanya, kalau perempuan ataupun lelaki yang pakai cincin dia ketat, macam mana ambil air semayang tu? Ketat kan? Ataupun ada gelang tu dia ketat sikit lah. Dia macam kena gerok-gerok tapi dia ketat. Macam mana? Tutup mic dulu sebab saya kena cakap sambil studio kena tutup dulu. Takut tak dengar yang lain. Okey. Soalan akak ni dia tanya, jika ada cincin yang ketat, senang je, buang je lah cincin tu. Kita buka dulu cincin tu, tapi tak nak buka macam mana? Tak nak buka dengan kita goyangkan, tapi terlalu ketat. Macam saya cakap, walaupun sifat air ini mengalir, kadang-kadang tempat yang ketat ni dia tak boleh masuk. Jadi apabila tak masuk, tambah-tambah kali duri yang kecil pun dah tak sah wuduk kita, dah tak sempurna wuduk kita. Macam mana dengan cincin? Macam mana dengan gelang? Faham tak? Jadi tak boleh lah. Jadi kita perlu buang. Kita perlu buang cincin tu barulah kita berwuduk. Tapi tak nak buang lah. Tapi kita boleh gerakkan dia. Sambil kita basuh dengan air tu, kita gerakkan cincin kita tu. Bagi air tu masuk. Itu tak menjadi masalah. Boleh. Faham? Akak yang tanya tadi faham? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya. Assalamualaikum, nak tanya, kalau kita ambil wuduk pakai botol yang ada spray tu boleh tak? Dalam keadaan darurat boleh lah. Dalam keadaan kita ada air dengan sempurna, lebih baik tak payahlah. Sebab air itu dia perlu pada air yang mengalir. Macam kita atas flight, kita nak berwuduk susah. Kalau semua berwuduk, tak adalah air dalam flight. Nak orang nak kencing lagi, nak buang hajat lagi susah. Jadi kita boleh wuduk spray. Tapi kalau kita ubah kita ada pipe dengan sempurna, kita tak boleh. Sebab dia perlu pada air yang mengalir sebenarnya. Faham? Okey, baik. Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya, kalau kita ambil air pahit untuk basuh muka ni yang pertama tu, ya betul lah kita basuh, kita tadah dengan tangan ke air pahit yang mengalir tu. Lepas tu untuk basuh yang kedua, kadang kita basuh adakah air kita tadah yang kedua tu, air muka bertitik masuk dalam tangan untuk tadah yang kedua tu, basuh yang kedua. Macam mana tu? Tapi Okey. tak pasti lah, kita tak nampak titik atau tidak. Tapi terlihat takut bertitik air yang basuh yang pertama tu. Tutup mic dulu. Okey. Air mustakmal ini tidak berlaku pada air yang sedikit. Air mustakmal ini tidak berlaku pada air banyak. Dia berlaku pada air sedikit saja, 217 liter sahaja. Dan sama juga soalan akak juga, bagus juga soalan ini untuk manfaat untuk orang lain juga. Air mustakmal ini tidak berlaku pada anggota sunat. Air mustakmal ini kita tak berlaku pada anggota sunat. Contoh macam ni, saya bagi contoh. Kita berwuduk, jatuh percikan air daripada bahagian muka, jatuh dalam baldi. Jatuh dalam baldi air yang sedikit. Kita boleh ambil air dalam baldi tadi untuk basuh muka di bahagian yang kedua. Boleh. Sebab apa? Air mustakmal ini cuma berlaku pada anggota pertama saja. Maksudnya kita boleh guna air mustakmal pada anggota kedua boleh. Anggota ketiga pun boleh. Nak basuh tangan pula kena air yang barulah. Lepas tu air yang basuh tangan tu menitis balik jatuh dalam pada baldi. Kita boleh ambil air dalam baldi itu untuk basuh ke tangan untuk kali kedua. Faham tak? Air mustakmal itu tak boleh guna pada anggota wajib sahaja. Kan anggota 2, anggota 3 sunat. Faham? Itulah hukumnya. Macam tu kan soalan makcik tadi kan? Soalan akak tadi macam tu kan? Ya Ustaz. Terima kasih ya. Kejap Yang tanya soalan saya akan baca komen dulu. Ramai yang tak buka mic juga. Saya kena tengok juga lah kat komen ni kejap. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita pakai jam, Ustaz kalau kita gerak-gerakkan jam tu, boleh ke? Ustaz, soalan dua soalan. Soalan 2, jika air yang sedikit. Okey. Untuk Kuzaimi Ishak, ya, macam tu. Kita gerak-gerakkan jam kita lah. Sampai air tu kena, kita yakinlah kena semua. Kalau tak yakin, tak boleh juga. Faham? So, soalan yang kedua, jika air sedikit ketika air paip tiada, kita ambil sekali je tapi rata. Boleh ke Ustaz? Mohon penjelasan. Boleh Kuzaimi Ishak. Saya dah kata, basuhan pertama saja wajib. Basuhan kedua, basuhan ketiga, itu adalah sunat sahaja. Kita tak nak basuh pun boleh. Tak menjadi masalah. Sekali je wajib basuh. Nur Maslidah Zayu, air mustakmal ni kan kena melebihi 2 qalah. Macam mana nak kira lebih dari 2 qalah? Kalau kita jenis tak ada air dalam bilik besar, dia penuh dikira ke lebih dari 2 qalah. Tengok Nur Maslidah Zayu. Saya dah kata 217 liter. 217 liter ukuran dia. Ulama mengatakan 217 liter. Apakah hukum lepas basuh muka yang satu? Bila tak ada tangan untuk basuh muka, air dari muka menitik dalam tangan, sah ke? Macam saya kata tadi, Nur Hasliza, basuhan pertama menjadi mustakmal saja. Jika kita basuh kan, lepas tu kita buka paip, tiba-tiba air yang datang semasa kita menadah untuk basuhan kedua itu jatuh dalam tangan yang sama. Macam mana nak buat? Tak menjadi masalah. Boleh je berwuduk. Sebab apa? Pada bahagian kedua, bahagian ketiga, air tak menjadi mustakmal. Air mustakmal terjadi pada bahagian yang pertama sahaja. Pada bahagian wajib lah. Ustaz Saiban tu perempuan basuh muka tu dia kena lepas rambut tu tak boleh diikat. Tak berapa faham. Sarah, awak tengok Sarah. Rambut perempuan ni dia tak boleh ikat lah sebab kenapa? Sebab Saiban ini di bahagian muka. Saiban ini di bahagian had muka lagi. Kalau bukan daripada had muka, tak apalah tak basuh. Faham tak? Saya dah kata kena wajib sapu semua pada had muka. Kalau dia ambil rambut, dia ikat kan. Kenapa saya bagi contoh ikat? Dia ambil rambut yang Saiban kan, dia tarik pergi belakang juga. Jadi sebenarnya Saiban itu di bahagian muka. Itulah tak boleh. Faham tak? Sarah? Macam kita ulang ambil wuduk jika tertinggal niat masa di anggota lain. Tadi dah basuh muka. Masa nak tak ada air di tangan untuk lafaz niat. Sebelum basuh muka, air dari muka jatuh di air yang kita tak ada di tangan. Itu yang boleh jadi air mustakmal. Suci tapi tidak menyucikan. Nak elakkan terus niat di muka lagi selamat. Tak faham. Macam kita ulang ambil wuduk jika tertinggal niat masa di anggota lain. Tertinggal niat di anggota lain? Tak faham. Tak, anggota lain tak perlu niat. Ke macam mana Nur Hafizah? Tadi dah basuh muka, okey. Masa nak tak ada air di tangan untuk lafaz niat sebelum basuh muka, air dari muka
jatuh di air yang kita tadah di tangan. Yang boleh jadi air musta'mal. Sebenarnya saya faham, mungkin saya baca tak. Ni. Kira ulang sebab kita je lupa niat jadi ulang semula wuduk tu. Oh. Lebih selamat kita niat semasa kita nak bahagian muka lah. Betul juga. Boleh jadi. Tu kadang-kadang saya perlu kepada mic. Sebab saya takut saya tak faham soalan. Ada lagi soalan? Boleh buka mic balik. Yang mana nak tanya soalan ni ikut mic lah. Yang mana tanya komen pun boleh sebenarnya. Tak apa, Khuzaimi Ishak, tak apa. Pegang berlapik tak apa, tak menjadi batalkan wuduk kita. Teruskan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya, masa kita ambil di bahagian telinga tu, sebab ada setengah tu, macam mak saya, dia bekas tu, dia ada pakai alat di bahagian telinga. So macam mana tu Ustaz? Sebab lagipun alat tu bahagian, pada pihak doktor dia cakap, benda alat tu dia tak boleh kena air langsung. Okey. Faham? Okey. Untuk situ, macam mana nak buat? Kita ingat meninggalkan perkara sunat adalah makruh. Kita meninggalkan berkumur, kita meninggalkan memasukkan air ke dalam hidung, itu adalah makruh hukumnya. Kita meninggalkan perkara sunat, makruh. Tapi jika ada masyakkah ni apa? Ada kesusahpayahan. Macam tadilah, macam akak bagi gambaran. Dia pakai alat dekat telinga. Nak kena air tak boleh. Macam mana nak buat? Kalau tinggal hukumnya makruh. Macam mana nak buat? Kalau boleh basuh sedikit, basuh sedikit. Kalau tak boleh basuh langsung, tak apa. Tinggalkan sahaja. Sebab apa? Sebab kita dalam keadaan masyakkah. Kita dalam keadaan kesusahpayahan. Tak menjadi masalah lah. Tak menjadi masalah. Sebab tambah lagi perkara telinga adalah sunat sahaja. Faham? Masa tanda tangan, masa itulah kita niat terus sapu pada muka ke macam tu ke? Macam tu ke? Nur Raisa, saya dah cakap. Air terkena pada muka, masa itulah kita niat. Kalau kita niat dekat air dekat tangan, tak boleh. Dia kena berserta dengan perbuatan. Saya dah kata, apa itu niat? Pegang 5 perkara. Dia perlu berserta dengan perbuatan. Kita basuh, kita letak. Kalau kita buka air, kita niat kat sini, tak boleh. Kita kena niat apabila air tu dah terkena pada bahagian muka. Masa itulah kita niat. Boleh, Nur Hasliza, boleh. Cuma masukkan sedikit saja. Ambil syarat saja. Ambil syarat saja. Janganlah masuk ke dalam otak. Masuk ke dalam hidung ni, tak boleh. Masukkan sedikit saja. Ambil syarat. Okey. Satu soalan lagi. Last soalan. Ustaz, contoh kalau katalah orang tu ambil wuduk tapi dia buat balik. Macam saya kata Nur Maslizayu, tak boleh. Dia tak, kejap. Saya jawab soalan Nur Maslizayu. Kejap siku tu sah ke wuduk sebab tak ikut turutan? Tak boleh. Saya kata dah tak boleh. Dia perlu ikut turutan. Macam mana nak buat? Bukan kena wuduk balik. Kena undur je kat mana dia lupa. Contoh dia mulakan dengan macam kepala dulu baru siku. Tak boleh. Undur balik ke bahagian siku, masuk ke bahagian kepala balik. Kalau itu tak sah lah wuduk dia. Ya, yang akak tanya tadi. Saya dah jawab Nur Mainimat. Tak batal. Yang berlapik tak batal. Kalau yang berlapik tak batal. Mana akak yang tanya tadi? Boleh Nur Hasliza. Boleh. Nak basuh daripada jari dulu pun boleh. Nak basuh daripada siku dulu pun boleh. Mana akak yang tanya tadi? Dengar tak? Akak tanya. Dengar ke suara saya ke tak dengar dah? Suara saya dengar ke? Kita tak dengar? Dengar kan?
Dengar. Mana akak tadi? Saya nak jawab soalan akak tadi. Akak yang buka mic tadi. Semasa saya jawab soalan tadi, dia buka mic, saya kata tunggu kejap. Boleh. Tak ada ke akak yang tadi? Akak yang tadi tak ada dah ke? Sebab saya nak tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya satu lagi, kalau kita ambil air solat, okey, lepas tu kita selepas mandi kita ambil air solat, lepas tu kita basuh balik muka selepas kita ambil sembahyang tu. Sah tak air solat kita? Saya tak fokus. Macam mana? Kalau kita ambil air solat siap dah kan? Saya ambil air solat siap dah, lepas tu okey, yang pertama kita pergi masuk dalam, tiba-tiba kita pergi minum air ke, lepas tu kita pun basuh muka. Sah ke air sembahyang tu masih ada lagi ke air solat kita? Tak batal pun. Yang kita minum air tak batal pun wuduk kita tadi. Walaupun kita basuh muka ke tak apa? Walaupun kita basuh muka, walaupun kita makan, walaupun orang lelaki merokok, walaupun kita pergi berjalan jauh, selagi kita tak buat perkara yang membatalkan wuduk, itu tidak batal. Nanti kita Okey, satu lagi nak ambil air solat ni, air wuduk ni sebelum mandi ke selepas mandi? Kata kita ambil waktu tiba-tiba kita nak mandi. Maknanya kita akan ambil semula ke? Tak apa, tak menjadi masalah. Selagi kita tak buat 4 perkara yang batalkan wuduk, tak batal lah wuduk kita. Ada ulama menggunakan wuduk solat subuh dia menggunakan wuduk solat isyak dia selama 40 tahun. Tak batal-batal. Kenapa dia mandi Bolehlah kalau kita mandi tu tak pegang kemaluan, tak apalah. Kalau pegang kemaluan tak boleh, sebab pegang kemaluan perkara yang membatalkan wuduk. Macam tu. Oh, okey Ustaz. Terima kasih. Faham. Tak ada ke soalan daripada akak tu? Akak tu tadi nak tanya saya tengah jawab soalan. Lepas tu saya pun cakap tunggu dulu. Lepas tu dia tak ada. Kenapa dia tak tanya dah? Takut dia terasa. Ke tak ada dah? Sebab saya pun 9.40 dah. Kalau boleh saya jawab soalan akak tu yang tadilah. Ke kat mana dia? Sebab dia tanya soalan tadi, saya tengah jawab. Lepas tu saya kata tunggu dulu. Saya takut dia rasa terasa ke saya cakap macam tu. Ke tak? Tu saya nak tanya soalan dia tu. Kan ada yang tanya tadi kan? Semasa saya tengah jawab soalan tadi. Ke tak ada pun sebenarnya? Oh iya ke? Tak takut, saya takut dia terasa, saya takut. Oh. Ada kan? Saya pun dengar tadi semasa saya jawab, dia pun tanya. Saya pun cakap tunggu, saya takut dia terasa hati saya cakap macam tu. Ustaz, saya nak tanya, contoh kalau kita masa tu dah sempit masa, tapi masa tu masih dalam mandi, dah siap mandi, belum pakaian lengkap, boleh terus ambil wuduk ke? Boleh. Ambil wuduk tak syarat kena pakaian tutup aurat, tapi hukumnya makruh lah. Faham ke? Okey, faham. Dia tak syarat tutup aurat. Tapi lebih baik kita berwuduk dalam keadaan kita tutup aurat lah. Okay, itu saja soalan untuk hari ini. Kita sambung pada kelas yang esok. Terima kasih yang mana dapat hadir pada kelas yang pertama pada minggu ini lah. Kelas saya pada batch 9.0 kan? 9.0. Okay. Saya minta maaf jika ada soalan yang saya tak terjawab. InsyaAllah boleh PM saya kat Telegram ataupun tanya dalam grup. Sekarang ada ustazah yang boleh jawab soalan. Ada ustazah yang boleh jawab soalan dalam grup. Boleh tanyalah. Takut saya tak sempat nak jawab ke. Sebab mungkin sehari 2 hari ni saya tak buka sangat Telegram. Okay, terima kasih yang mana dapat hadir. Yang mana saya tak dapat jawab soalan, boleh tanya saya sendiri ataupun PM saya dekat PM dalam grup lah. PM dalam grup, insyaAllah ada ustazah akan jawab. Okay, terima kasih yang mana hadir pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Tasbih kafarah semua baca. Subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, kita jumpa pada esok hari insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Razali, awak. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Waalaikumsalam.